Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 48. Kata musannif rahimahullah taala, wa amma sahwu فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية أي التي يبلغونها للخلق أنه الجنة أعدت للمتقين. وفي غير البلاغية أيضا أنه قام زيد وذهب عمرو لأنه يورث الشبهة لبعض الضعفاء في أموم أخبارهم وهو ينافي man sabar risalati. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Pertama sekali syukur nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup ini dengan membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap kali kita bangun tidur, kita syukur juga pada Allah Ta'ala di atas nikmat Islam yang diberi, yang kita dah Islam sejak lahir lagi. Lebih-lebih lagi syukur kita ke Allah Ta'ala dijadikan kita boleh membenarkan, mengiyakan semua ajaran Nabi SAW, dan dijadikan kita pula begitu halubur untuk terus memahami, memantapkan, dan supaya kita dapat ajaran-ajaran yang benar daripada ajaran Nabi SAW. Dijadikan kita pula boleh begitu mudah untuk boleh patuh taat pada perintahnya, meninggalkan larangannya. Dijadikan kesihatan bagi kita, lapang masa, diberi pula keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah dan boleh berada pula dalam majlis ilmu, dan insya-Allah kita memanfaatkan masa yang ada meneruskan bacaan kitab daripada kitab Husun Hamidiyah ni insya-Allah. Baik, kata musannif rahimahullah taala, wa amas sahwu famumtani'un 'alaihim fil akhbaril balaghiyati wa fi ghairil balaghiyati. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni kalau ikut masih tentang asal tajuk kita adalah nak bicarakan bab Rasul, dan kita bicara ni sifat harus Rasul. Mana dasarnya harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia biasa. Pasal nama pun Rasulullah, utusan Allah. Jadi mestilah dia manusia, dia bukan Tuhan. Jadi tentulah apa sifat manusia harus berlaku pada dia. Cuma mestilah sifat manusia tersebut tidak menjatuhkan martabat mereka, satu. Begitu juga sifat manusia itu tentulah tidak menggagalkan visi dan misi mereka sebagai Rasul. Itu dasar yang kita bicara lepas. Baik, apa yang kita nak sambung ni sedikit lagi masalah tentang sifat manusia biasa yang termasuk dalam bab penyakit ataupun sifat manusia yang ada, iaitulah tentang sahwu. Amma sahwu, adapun sahwu. Sahwu ni kalau kita belajar fiqh kita biasa jumpa cuma fiqh kita panggil sahwi. Apa sahwi? Sujud sahwi, sujud apa? Sujud lupa kan? Sujud yang kita dituntut melaksanakan sujud itu kerana lupa. Jadi kita nak fokus pada perkataan sahwi itu. Jadi sahwu, sahwi, sahwa, nak baca baris wu wi wa tu, tengok kaedah bahasa Arab lah. Baik, yang ni kita baca amma sahwu, adapun sahwun. Jadi terjemah mudahnya sahwun, lupa lah. Soal sikit, Rasulullah lupa lah agama ni. Mengapa? Kan lupa ni sifat manusia. Kan kita manusia pelupa. Harus lupa kat Rasulullah. Rasulullah kalau lupa, saya nak guna bahasa moden sikit, jengkreng ya. Oh, jengkreng. Macam tu. Bahasa jengkreng senang. Oh, kalau Rasulullah pun lupa. Dia pun lupa, aku cerita apa tu semalam. Okay. Bunyi baling sikit, bunyi baling. Baik. Jadi kaedah yang disebut ulama, amas sahwu, adapun lupa, sifat pelupa pada Nabi Rasul ni, famum tani'un alaihim, maka tertegah alaihim atas mereka itu Rasul. Jadi istilah tertegah tu maksudnya takkan ada, dan benda tu takkan ada sama sekali ke Nabi dan Rasul. Baik.
Tak ada ni pertama sekali dia sebut yang tak mungkin lupa adalah fil akhbar al-balaghiyah, pada perkhabaran, maksudnya pada semua perkhabaran, maklumat-maklumat, pernyataan-pernyataan al-balaghiyah yang wajib untuk mereka sampaikan. Takkan lupa punya. Takkan ada hukum hakam bila sahabat tanya, kalau katalah contoh gini, Rasulullah bukan hukum gini ke? Lupa pula teman katanya. Bunyi perak sikit kan. Lupa pula teman. Lupa pula macam ni. Takkan gitu. Jadi tak mungkin lupa lah pada Rasul. Jadi dia pun mumtani'un alaihim bil akhbaril balaghiyah. Satu itu pun rasanya kita ada bincang dah, ada sedikit soalan tentang Rasul kena sihir, betul tak? Bila Rasul kena sihir, bila orang kena sihir ni macam mana? Melilau lah. Dia bahasa sihir, kenalah bahasa sihir tu, tapi tak adalah sihir sampai tahap sampai hilang ingatan, melilau, apatah lagi jadi menjerit histeria tu. Tak ada. Jadi kalau kata lupa sampai lupa akhbar balaghiyah. Istilah akhbar balaghiyah ni perkhabaran, berita-berita, maklumat yang balaghiyah, maksudnya balaghah, tabligh maksudnya nyampai. Perkhabaran yang wajib mereka sampaikan. Boleh rasa ni saya beri terjemahan gitu. Jadi mana perkhabaran yang wajib mereka sampaikan pada umat, yang tu takkan mereka lupa sama sekali. Baik. Jadi yang tu takkan berlaku sama sekali, ni sebab Rasul lupa. Alati yang kata yuballighunaha lil khalqi, yang perkhabaran yang wajib mereka sampaikan ni yang telah mereka sampaikan lil khalqi kepada makhluk. Sedikit contoh ayat Quran. Pasal dia ni ayat Quran yang termasuk dalam ayat Quran, mestilah Rasulullah khabar kita kan. Kalau nisbah ke sahabat, dia cerita ke sahabat ayat Quran ni. Nahwu contoh, al jannatu mu'iddat lil muttaqin. Syurga ni pengkhususannya orang Taala sediakan lil muttaqin, bagi orang takwa. Adik-adik ayat Quran yang macam tu lah bunyinya. Begitu jugalah kalau orang iddat lil muttaqin, apa saja ayat Quran innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa saja itu bahasanya, apa saja ayat Quran ke bahasa gitu kan. Yang itu adalah dipanggil perkhabaran yang balaghiyah. Maksudnya perkhabaran yang Rasulullah sampai. Cuma dia bagi contoh al-jannatu uiddat lil muttaqin, ni tak ada contoh lain ke? Dah nama pun contoh, ikut je lah, nak bubuh apa pun. Okey. Itu adalah contoh ayat Quran yang telah disampaikan. Baik, wa fi ghairil balaghiyah, begitu juga pada perkhabaran yang ghairil balaghiyah, yang bukan Allah Ta'ala wahyukan untuk mereka sampaikan, aidan juga. Macam tu juga, tak mungkin lupa. Jadi kalau kata perkhabaran yang balaghiyah yang wajib mereka sampaikan, maksudnya wahyu lah, kalau faham tu. Jadi kalau akhbar yang ghairil balaghiyah, yang tidak mereka kena sampaikan, maksudnya yang ni bukan wahyu lah. Kalau bukan wahyu, apa lagi yang Rasulullah sampai? Cuba jawab mana ya? Pasal kalau akhbar balaghiyah, maksudnya wahyu yang diperintahkan untuk disampaikan. Kalau akhbar yang ghairil balaghiyah, yang mereka tak kena sampaikan, apa dia? Oh, tak tangkap juga apa ni. Ingat ke boleh faham? Perkhabaran yang kena sampai wahyu, yang tak kena, yang tak wajib sampai, istilahnya tak wajib, bolehlah bahasa itu, yang tak wajib disampaikan dengan suruhan sampai apa dia? Sabdaan dia lah. Rasulullah wajib ke bersabda? Faham tak tu soalan tu? Wajib ke dia bercakap? Tak faham? Wajib? Dia wajib bercakap? Yang mana wahyu dia wajib lah bercakap. Yang tak wahyu, ikut dia nak cakap apa. Cuma adakah dia bercakap ikut dia nak cakap? Tidak lah. Cuma adakah diperintahkan dia untuk dia mesti bercakap? Tak lah. Cuma saya nak sebut istilah tu je. Jadi kalau Quran, yang tu dipanggil akhbar balaghiyah. Kalau sabdaan dia, yang tu bukan akhbar balaghiyah. Maksudnya bukan perkhabaran yang dia wajib menyampai. Dia akan menyampai
nisbah bahasa penyampaian tu daripada dia sendiri. Walaupun mafhum dia ataupun jaminan yang Allah Ta'ala beri Rasul-Rasul ni, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, dia takkan bercakap daripada hawa nafsu dia. Quran jamin dalam surah An-Najmi, Allah Ta'ala kata macam ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia bertutur daripada hawa nafsu dia, melainkan sebenarnya kalau tengok realitinya dia ialah wahyu yang diwahyukan. Cuma kalau memang wahyu daripada Jibril, itu nama Quran. Kalau wahyu yang direct ke Rasulullah, Rasulullah sampaikan melalui apa wahyu yang direct tu, itu dipanggil hadis kursi. Kalau yang memang kalau ikut dia wahyu tapi bukan daripada teks yang macam mana direct terima daripada Allah Ta'ala, tapi dia sampai dengan perkataan dia, apa tu? Tu hadis Nabawi. Oh, jeng tengok tu. Tak macam tak pernah dengar je. Tak pernah belajar macam tu Pasal kita Rasulullah ni memang dia yang memang daripada Jibril atau Quran lah. Pasal nama Quran mesti melalui Jibril. Macam mana pun ada tak istilahnya wahyu direct ke Rasulullah? Ada. Dan direct pada Rasulullah ni, direct pada Allah Ta'ala, dan Rasulullah sampaikan dengan apa wahyu yang direct itu. Nak sebut tu panjang tu kalau bab kalam tu. Saya sebut dengan bahasa mudah gitu je lah. Jadi kalau kita belajar dalam bab ilmu hadis, hadis-hadis macam tu dia panggil hadis kursi. Misalnya Rasulullah dia akan kata qala Allahu azza wa jalla fima yarwihi ar-rabbih. Dia akan kata apa yang telah dia terima daripada Allah. Kalau dia kata qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, kalau dia cakap macam tu maksudnya tu Quran. Itu yang melalui Jibril. Kalau dia kata fima yarwihi ar-rabbih, yang Rasulullah terima daripada Allah Ta'ala direct, yang tu istilahnya dipanggil hadis qudsi. Okey. Hadis kursi satu hal, dan apa yang tak Rasulullah sampaikan yang direct daripada Allah Ta'ala, bahkan dia sampai dengan lafaz Rasulullah sendiri. Lafaz dia Rasulullah sebut innamal a'malu binniyat, ittaqillah haitsu ma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, atau seumpama lafaz-lafaz tu lah yang disebut. Jadi yang tu datang daripada percakapan dia sendiri. Jaminan memang realiti hak Allah Ta'ala. Pasal dia takkan cakap daripada hawa nafsu dia. Perkataan macam tu dipanggil akhbar yang ghairil balaghiyah. Pasal apa tak panggil ghairil balaghiyah? Pasal daripada perkataan dia sendiri. Bukan Allah Ta'ala perintahkan untuk dia mesti sampaikan wahyu tu, yang wahyu yang melalui Jibril itu. Bukan hak tu. Macam mana pun nisbah dia mestilah akan bercakap apa yang sepatutnya dia bercakap. Cuma soalan yang saya tanya tadi, wajib ke dia bercakap? Dia memang kena bercakap, dia kena berkhabar, dia kena beritahu kalau benda tu wahyu daripada Quran. Begitu juga kalau hadis kursi yang Allah Ta'ala sampaikan, perintahkan suruh dia sampai, memang dia sampai, dia takkan sembunyi. Cuma kalau yang mana bukan daripada Jibril, dia akan sebut dengan dia kata fima yarwihi arabihi. Kalau ada riwayat hadis kita akan jumpa dengan lafaz umpama itu, yang tu kita faham dia adalah hadis kursi. Nak sebut dalam kategori tu ya. Jadi kalau yang sabdaan dia, hak tu dipanggil akhbar yang ghairil balaghiyah. Nak sebut macam tu. Jadi kalau dengan bahasa kita, apa yang Rasulullah sampai, Quran satu, ataupun hadis kursi, ataupun hadis nabawi, itu bahasa kita lah yang kita boleh pakai, yang agak mudah untuk ditelan istilah tu. Kalau guna istilah akhbar balaghiyah, akhbar ghairi balaghiyah, kod pening sikit. Tapi istilah dia tu lah. Soal, adakah Rasulullah lupa apa yang disebut yang hadis nabawi tu? Tak lah. Hadis kursi dia lupa lah? Tak lah. Itu lah, dia nak faham itu kan. Nak faham kat kita itu je. Jadi ada dia lupa? Tak lah. Jadi istilah disebut sini, lupa tentang akhbar balaghiyah mustahil, takkan berlaku. Begitu juga lupa pada akhbar yang ghairil balaghiyah, aidan juga. Contoh yang ghairul balaghiyah, contoh dia bagi ni nahwu qama zaidun. Cuma dia bagi contoh ni contoh ayat biasa yang bukan atas Rasulullah sebut itu untuk menjelaskan hukum,
untuk memberi penjelasan tentang Quran ataupun atas nama hadis kursi, tapi semata-mata ayat penyertaan dia sembang, dia sebut, dia cerita maklumat yang biasa, bukan perkhabaran hukum. Contoh, dia kata apa? Qama Zaidun, terjemahnya Zaid berdiri. Zaid mana apa-apa punya pasal lah kan, satu hal kan. Tapi nak kata pasal Rasulullah mesti ada dia bercakap. Yang dia bercakap tu orang sekeliling dia. Zaid datang, Abu Bakar datang, Abu Bakar berdiri, Aisyah duduk, Aisyah masuk rumah. Kan ada perkhabaran macam tu. Jadi perkhabaran macam tu, yang tu memang tak ada kaitan dengan hukum akam langsung. Kalau yang tu, kalau atas kata bukan wahyu, memang bukan wahyu lah. Macam mana pun, kalau atas kaedah penjelasan hukum, dia bukan penjelasan hukum. Tapi nak sebut yang tu pun, adakah Rasulullah lupa? Tak. Apatah lagi yang kata yang sabdaan dia hadis Nabawi. Begitu juga yang hadis kursi, apatah lagi Quran. Tentulah tak ada apa yang lupa. Kalau takat dia kata Abu Bakar datang, Zaid berdiri, Zahaba Amrun pergi, yang tu pun dia tak lupa apa yang dia cakap. Apatah lagi perkhabaran-perkhabaran yang sepatutnya dia kena sampaikan, jelaskan dan huraikan. Kalau kita ada, kadang kita apa benda aku cakap dah, tambah cakap duk mamun, ngigor lah, atau mengantuk sikit. Saya cakap apa ni? Saya cakap apa ni? Dia pun lupa dia cakap apa. Dia tak sedar. Kita ada macam tu. Rasulullah tak. Allah Ta'ala takkan jadikan Rasul-Rasul dia yang ada kecacatan macam tu. Baik. Pasal apa tidak akan ada apa-apa nama lupa kat Nabi Rasul? Li'annahu yurisu syubhata, kerana bahawasanya sahwa, lupa ini, dia yurisu syubhata, dia akan mewariskan kesamaran. Istilah waris ni bahasa kiasan lah kan, bahasa dalam tu. Bahasa dalam tu bukan bahasa istana, maksudnya bahasa balarah lah kan, mewariskan. Bukan maksudnya dah mati pusaka, tapi saya terjemah itulah. Mewariskan syubhah akan kesamaran. Sebab bila lupa, sehari cakap lain, ni cakap lain, ni cakap lain. Kalau ada pada Rasulullah, dia bukan lupa. Kalau ada yang istilahnya syubhah tu, dia bukan syubhah sebenarnya. Kalau disebut hukum, kita belajar hadis, yang tu hukum akam, yang tu yang kita nak belajar, disiplin ilmu hadis. Yang kita kalau belajar satu hadis tak memada untuk fahamkan hukum. Pasal apa? Pasal sabdaan-sabdaan Nabi ada istilahnya nasikh mansukh. Dia bukan lupa, tapi dulu hukum lain, sekarang hukum lain. Dulu cakap lain, bukan dulu cakap lain, sekarang cakap lain, bukan macam tu. Maksudnya dulu dia sabda, misalnya dia tak bagi orang perempuan ziarah kubur. Antara hadis-hadis yang pernah disebut, dia kata la'anallahu zairatil kubur, atau kama qala. Rasulullah laknat, Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala tak beri rahmat, Allah Ta'ala sediakan azab bagi perempuan mana yang ziarah kubur. Satu masa dia pernah sebut gitu. Tapi bila tengok orang Islam semua dah okey lah, tak jadi benda-benda yang merepek-merepek pergi kubur, tak adalah tampar-tampar muka, koyak-koyak baju, taklah menjerit telolong telalang. Rasulullah kata ala fadhuruha, lani gilah ziarah kubur. Fa innaha, kerana ziarah kubur ni tazkiratul lil akhirah, diingatkan ke akhirah. Dan dia kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah tegah kamu pergi ziarah kubur. Tu ayat tu macam tu. Macam mana tu? Lupa ke? Bukan lupalah. Itu namanya memansuhkan hukum lama. Yang ni bab-bab hadis, disiplin ilmu macam ni lah yang kena setiap orang nak mengajar hadis, dia kena tahu bab tu. Sebab buruk hadis, kenapa hadis ni disebut, datang masa bila, pula tu hadis ni nak cerita apa, mana nasihnya, mana mansuhnya. Hanya satu hadis saja, itu yang kita dengar pernyataan merapu keliling kita tu. Tak apa-apalah, tasawuf macam ayat acak, tu memang nak penampak last tip lagi. Tapi boleh lepas mengajak kawasan Penang, ada toliah tak tu kan? Macam mana? Kalau saya duduk menjelim kamu, saya tampak lah. Saya lah, baran kita kan. Untuk duk ajar mengepek-mengepek masjid surau, dah orang tak panggil, tu ngajak kat rumah-rumah pula. Nak menunjukkan apa? Ada orang support dia, ada orang yang kepala otak macam dia. Lepas tu ada orang menerima apa yang dia ajar tu adalah betul lah, bagus ustaz ni. Yang ni ustaz apa? Ustaz mantap, sentap lagi kepala orang tu.
Sajalah. Tuan-tuan tak faham saya cakap apa tu, tanya dia, apa benda dia cerita ni. Dia faham lah ke tak kan? Isu tu kalau zaman ada WhatsApp dengan Facebook ni lah, tak tahu tu maksudnya tak ada duit beli Android lah tu. Kacau sikit tu. Sorry lah kalau saya kata apa-apa kat tuan-tuan. Tak lagi kena tampak saya pula kena tampak lagi. Sorry kalau saya cakap itu. Tak mahu cakap, tarik balik lah tu. Sorry lah kalau tak ikut perkembangan tu, nak kata apa tak tahu juga kadang. Tapi ada orang yang celupar mulut gitu. Baik. Nahu qama Zaidun wa zahaba Amrun. Baik. Jadi dia mewariskan. Jadi kalau kata lupa berlaku kat Rasulullah, dia mewariskan syubhah li ba'd ad-du'afa. Dia akan mewariskan kesamaran khususnya li ba'd ad-du'afa, bagi sebahagian daripada orang yang dhaif, orang yang lemah, fi umumi akhbarihim, pada umumnya perkhabaran mereka itu Rasul. Wahwa yunafi man sabar risalati, dan wahwa sahwu ni, lupa ni, dia menafikan pangkat kerasulan. Jadi seolah-olah macam tak layak jadi rasul, dia dah lupa pula, dah kabur hukum lupa pula. Satu kalau kita faham tu, yang tu man sabar risalah kan. Okey, sebut sikit tadi bab rasul. Okey, kita dah faham, okey bagus. Nak sebut tadi pula tahu hukum hakam lah. Saya nak sebut tadi. Ulama dulu dengan ulama sekarang, siapa pakar? Mestilah ulama dulu pakar kan? Lepas tu tiba-tiba ada orang zaman sekarang, dia kata ulama ni boleh jadi Imam Syafi'i ke. Tambah dia kata tu yang hak besar-besar tu, hak Banjaran Titiwangsa, Banjaran hak dunia, Banjaran apa? Himalaya tu. Banjaran Himalaya tu dia pergi usik tu. Dia kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki ni pun ada hadis yang dia orang tak jumpa barangkali. Allah. Saya kalau tuan-tuan dengar disiplin ilmu, orang cakap macam ni, maksudnya orang bengong gila babi. Pasal apa je? Pasal kalau Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni ada hadis yang dia tak jumpa, maksudnya dia tak jadi imam mujtahid dah, yang buat bodoh. Walaupun dia pernah kata mana hadis sahih itulah mazhab aku. Jadi seolah-olah dia tak ada tahu hadis sahih ke? Bukanlah. Itu satu disiplin ilmu nak menunjukkan bahawasanya memang kaedah dia nak keluarkan hukum mesti berdasarkan hadis sahih. Dan bukanlah maksudnya dia sakat dia tahu hadis sahih, lepas tu ada mungkin dia tak tahu. Jadi kalau mana ada yang lebih sahih daripada hukum yang disebut, jadi itulah mazhab dia. Boleh faham saya cakap apa ni? Yang tu yang dimanipulate, diputar belit oleh orang-orang yang macam saya sebut mamak tadi lah. So kena sebut mamak tu. Dia mau bahasa mamak, saya kata apa lagi? Saya gunakanlah bahasa tu kan. Nak guna kasar sikit lah bahasa tu kan, ngumpat orang lah sikit. Sagi mamak, kita marah mamak dia pula. Sagi ada orang mamak pula marah pula. Saya kena dengan Sahul Hamid sekali. Sahul Hamid pun mamak ya kan. Saya ada kat grup-grup yang dia masuk geng tu, ada kat dia marah tu. Dia kata mamak jangan usik mamak ni buat keturunan. Sorry juga, betul juga, tak kena juga kan kita marah ke mamak tu. Jadi dia adalah peribadinya. Apa nak sebut tu ialah lupa lah sebut mamak. Mana lah tadi, lupa lah. Dah gelak-gelak lupa mamak, lupa lah sebut apa. Dia kata Imam Syafi'i tu. Jadi cakap macam ni maksudnya bodoh, memang bodoh gila babi maksudnya dia tak faham siapa dia yang dikatakan ulama mujtahid tu. Seolah-olah mereka ni lagi pakar hadis daripada Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali tu. Sedangkan dari segi disiplin ilmu tak boleh dipanggil ulama mujtahid, melainkan bahasa dia macam ni tau, tidak ada hadis yang mereka tak pernah jumpa. Bahkan hadis palsu pun semua dalam kepala dia, dan dia tahu siapa yang meriwayatkan dan siapa yang create hadis palsu tu. Hadis palsu ni ada, yang ni hadis palsu, siapa-siapa apa. Jangan kata hadis sahih. Hadis sahih tu memang dalam kepala. Hak palsu tu pun dia tahu. Orang ni Jadi mana mungkin dia boleh kata Imam Syafi'i tak jumpa kot hadis ni. Kalau dia jumpa hadis ni mesti dia cakap macam ni.
Misalnya selalu orang duk cakap tu masalah wuduk lah. Kenapa sentuh batal? Imam Syafi'i tak jumpa kot hadis yang kata Rasulullah pernah tolak Aisyah, tolak kaki dia dalam sembahyang. Jadi kalau kata Imam Syafi'i jumpa, tentu dia akan kata bahawasanya sentuh laki perempuan ni tak batal wuduk. Kepala otak betul. Saya geram, saya guna bahasa-bahasa yang indah-indah macam tu. Apa cakap macam ni? Maksudnya dia, siapa tuan-tuan kalau dengar ada orang yang bercakap macam ni, cam lah, bengong. Siapa? Disiplin ilmu dia tak faham, dia tak kenal siapa dia orang-orang yang nama mujtahid dan imam-imam mazhab. Baik, jadi masalah lupa-lupa macam ni menafikan kerasulan. Jadi asal saya nak sebut tadi ke ulama, yang saya kata ulama dulu dengan ulama sekarang, tentu ulama dulu pakar. Baik, satu kaedah kita bila nak rujuk apa-apa masalah kena tengok ulama dulu lah. Sikit lagi nak sebut disiplin tu. Bila kata hak dulu pakar, bila orang zaman lah ni kan, dia punya, kalau tengoklah hukum hakam yang orang zaman lah ni, kalau tuan-tuan tengok kajian hukum, mengikut kajian yang ni, PhD kawan ni, kajian orang ni, kajian, tambah pula dia kata mengikut pendapat saya, kajian saya, ataupun kadang-kadang bagi hukum hakam disebut dulu, ni jumhur ulama, yang ni Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki macam ni, berdasarkan nas macam ni. Dia yang nak tengok tu apa ni belakang tu, kesimpulannya dia ada bunyi macam ni tau. Saya nak bunyi sikit, jeng lalu tu dibuatlah kesimpulan apa? Kesimpulan dia seolah-olah dia lagi terror daripada imam mujtahid. Tak betul. Kebanyakan kita tengok, kita tu tak betul. Yang saya duk perhati kaedah orang zaman sekarang, tambah yang ada title tu lah, yang keluarkan hukum, style dia orang memang macam ni. Bermula disebut dulu Syafi'i, Hanafi, Maliki, kadang-kadang disebut tu cantik je, itu disebutlah nas. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sekejap, dia akan keluarkan nas biasanya yang mana mirip yang dia minat, tu dia keluar nas banyak. Berdasarkan nas yang ada, maka yang ni adalah lebih kuat, jadi sayugianya kita mengikut pendapat ini. Lebih apatah lagi zaman kita semasa sekarang berhajat kepada perkara ini. Mana dia cenderung, walaupun disebutkan kadang yang pendapat kuat tu, yang ni jumhur ulama. Jumhur ni tuan-tuan, ulama ramai sebut ni, dibubuh hadis dhaif. Hadis ni didaifkan oleh ulama ini. Celaka yang disebut. Dia tak sebut kuat tu, dia sebut dhaif. Pasal nak tunjukkan dia punya hujah lagi kuat. Ini tak adil dalam pembahasan ni. Kalau zaman sekarang saya nak kata bahasa gitu. Sikit kalau benda terdekat yang saya nak sebut. Baru ni kan kita ni baru mesti masuk sekolah kan. Jadi tambah pula zaman kita sekarang zaman banyak mahat tahfiz. Okay. Bila mahat tahfiz ni bukan saja lelaki, ada mahat tahfiz perempuan. Agak-agak saya nak sebut apa? Orang haid boleh baca Quran. Jadi disebutlah, adakah orang haid boleh baca Quran, nak menghafal Quran, nak mengulang Quran? Disebutlah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang kuat sekali, mengatakan tak boleh baca. Okey. Bagaimanapun berdasarkan hadis ini. La yaqra'ul Quran al-haidu. Orang haid tak boleh baca Quran. Kemudian disebut hadis ini didhaifkan oleh ni kerana ada perawihan yang ni. Nampak? Celaka tak celaka dia. Saya sebut celaka tu. Pasal apa? Pasal apa kata celaka? Pendapat dia kata jumhur ulama, tapi dia bubuh nas tu, nas dhaif tu. Nas kuat dia tak bubuh. Dia bubuh dhaif tu. Dia bubuh dhaif nak menunjukkan ada orang argue hadis. Lepas tu pendapat yang kedua mengatakan boleh baca. Pendapat ni ni. Itu disedarai habis. Siapa dia? Siap rujukan lagi. Siap hadis lagi. Lepas tu kenapa dhaif ni? Jadi yang tak boleh baca Quran ni adalah orang haid, orang junub macam mana? Orang junub pun tak boleh baca hadis. Pasal kalau ikut kaedah jumhur ulama, kalau hadis yang tentang orang haid tak boleh baca Quran ni walaupun dhaif, hadis orang junub tak boleh baca kuat. Tak ada siapa bertikai. La yaqra'ul Quran al-junubu. Tak boleh baca Quran oleh orang junub. Orang junub tak boleh baca Quran. Dengar junub ni sebab apa? Sebab jima' dan keluar mani. Haid, asal haid lah. Okey, faham? Dengar elok. Kalau orang junub tak boleh baca Quran, orang haid macam lagi tak boleh. Kenapa pula? Mana tahu?
Pasal larangan dengan sebab junub ni berbanding dengan larangan dengan sebab haid. Larangan dengan sebab haid lagi besar berbanding dengan junub. Kalau orang junub